Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kelas kita untuk kertas 1, masih lagi kertas 1, iaitu contoh soalan exam tingkatan 4 kan. Okey. Ini kita sambung dekat nombor 24 kan. Nombor 24, kamu tengok kat sini. Dia punya topik dia asas nombor. Ini topik baru tingkatan 4 ni. Asas nombor. Okey, jom kita tengok apa cerita yang pertama asal nombor ni. Dia bagi nombor 24. Apakah nilai bagi digit 4? Dia nak nilai digit. Ni fokus dia. Yang pertama. Nilai digit. Nilai digit bagi digit 4. Dalam asas 5. Bagi nombor 6, 0, 4, 6, 2. Asas 10. Yang ni dia lain sikit. Dia nak digit 4 ni. Tapi dia nak dalam asas 5. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Nak tukar kepada asas 5, digit 4 ni. Ni kalau kamu tengok, digit 4 ni sebenarnya nilai dia adalah 400. Dalam asas 10. Okey. Bila 400, kita nak tukar kepada asas 5. Iaitu asas 10 besar. Nak tukar kepada asas 5 kecil. Jadi kalau besar, tukar ke kecil, biasanya kita akan gunakan apa? Bahagi. Besar ke kecil kena bahagi. Kalau 10 ke asal 5, maksudnya kita bahagi 5. Okey. Lepas bahagi, kemudian kita tengok cerita dia. Nak cari baki dia ni. Okey. Kita bahagi dulu. Jadi kita ambil digit 4. Digit 4 tu maksudnya 400. 400 kita bahagikan dengan 5. Kita akan ambil kalkulator. Ambil kalkulator tekan je. 400 bagi 5 dapat 80. Okey. Kemudian bahagi 5 lagi. Kita akan dapat kat situ. Apa? 1, 16. 16. Okey. Bahagi 5 lagi. Okey. Kat sini saya akan tunjuk. Bila kita bahagi 5 kalkulator kita ni. Contoh 16 kan. 16 kita bahagi 5. Saya lupa tunjuk tadi kejap . Okey, kejap. Nampak ni sikit. Bagi nampak kalkulator saya. Okey, contoh tadi 400. 400 bahagi 5. Macam biasa 80. Kemudian kita bahagi 5 lagi, kita akan dapat 16 kan. 16 kita bahagi 5 lagi, kita akan dapat 3.2. Point tu jangan ambil, kita ambil 3 je. Ambil 3 je. Kalau kita bahagi 5 lagi, kita bahagi 5 lagi dapat 0. 0 tak boleh lah. Itu maksudnya kita bahagi sampai situ. Dah dapat macam ni, sekarang kita kira baki. Bila kita kira baki, sebenarnya mudah je kalau untuk CP5. Tapi kita pergi kepada asas dulu. Maksudnya kena buat apa? 3 darab 5. Bawa ke sini. Tolak 15. Okey. 16 darab 5. Bawa ke sini. 80. 80 darab 5. Bawa ke sini. 400. Nampak? Saya tolak. Jadi yang bawah sekali tolak apa? Dia tak ada kosong. Ini tolak kosong. Ya, jawapan kita kat sini adalah 3. 16 tolak 15. 1. 80 tolak 80. Kosong. Sini 400 tolak 400 pun kosong. Nampak? Pengiraan bacaan kita pada bawah naik ke atas, jawapan kita akan jadi 3100 asas 5. Dapat jawapan kita. Ini macam mana nak tukar asas 10 kepada asas 5. Okey. Ini kita guna jalan sebenar, yang jalan sebenar kan. Kalau teknik dia senang ya, teknik ambil 3 kan. Okey, kalau 6 maksudnya tolak 5 1, ada tu boleh guna juga, tak salah. Tapi kena faham asas dulu, ni asas dia kan. Okey, nombor 24, kita ada jawapan? Ada. Nombor 24 jawapan kita adalah D kat sini. Okey, ada soalan? Rasa kamu boleh buat ni mudah kan? Okey. Okey, sekarang kita teruskan. Kamu boleh cuba buat kejap 2 soalan ni sementara menunggu azan habis. Kita sambung semula. Kita tengok 3 soalan pun tak apa. Cuba saya akan berhenti seketika. Okey, alhamdulillah kita sambung semula.
Nombor 25 kat sini. Nombor 25 cerita kita asas 2 tolak. Yang ni boleh pakai kalkulator terus. Tak ada masalah. Senang. Kan? Tapi kalau kamu nak buat manual pun tak ada masalah. Mudah juga. Contoh, ini saya akan tunjuk secara manual. Tanpa menggunakan kalkulator. Kan? Iaitu kita susun 11011101 asas 2 tolak. Susunlah 10111 asas 2 juga. Okey. Sekarang dia nak jawapan dia dalam asas 2 juga. Jadi 1 tolak 1 kosong. Faham? Kosong tolak kosong pun kosong. 1 tolak 1 pun kosong. Jadi kat sini kita ada 3 kosong kat belakang. Calon-calon kita A, C ataupun D, nampak? 1 tolak kosong 1. Sebab tu dia banyak yang ini. Okey. Cuma kat sini bila kosong tolak 1 tak boleh. Bila tak boleh kita pinjam. Bila kita pinjam kita minta orang sebelah. Orang sebelah kita ni dia akan bagi yang dia tinggal kosong. Apa dia bagi? Dalam sistem tolak, apa nombor pun, tak kisah nombor apa pun, yang diberi adalah asas dia. Kalau nombor tu asas dia 2, maka yang dia bagi adalah 2. Kalau nombor tu asas dia 7, yang dia bagi 7. Kalau nombor tu asas 3, yang dia bagi 3. Dan tolak macam biasa. 2 tolak 1 dapat 1. Kosong turun, 1 turun. Dapatlah jawapan kita 1011. 1011, 000, yang mana jawapan kita adalah C. Ini untuk tolak. Kena ingat bila pinjam, kena ingat pinjam kita akan pinjam asas. Kita akan pinjam dia punya asas tu. Untuk tolak dia pinjamlah. Okey. Yang ini pula, ini problem. Problemnya apa? Sebab apa? Semua asas lain-lain ni. Bila semua asas lain-lain, yang terbaik apa kita buat? Kita tukarkan kepada asas yang mudah. Contoh, saya pindahkan dulu ni, pindah ke sini. Y7 sama dengan 118 asas 9. Okey. Ni pindah ke sebelah akan jadi tolak. 1122 asas 3. Okey, paling mudah benda ni kita buat kalau nak senang kita tukarkan dua-dua ni kepada asas 10. Lepas tukar kepada asas 10, kita tukar kepada asas 7. Nampak? Nak tukar asas 10, 9 nak pergi 10. 9 nak pergi 10. 9 kecil, 10 besar. Kecil nak pergi besar, darab. Sama juga, 3 nak pergi 10. Kecil nak pergi besar, darab. Darab dengan apa? Dengan asas dia. Macam mana nak buat? 9 letak kat atas ni. 0, 1, 2. Sama tak? 3, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita buat apa? Cerakinkan. Ni 1 darab 9 kuasa 2 campur 1 darab 9 kuasa 1 campur yang kosong, ambil nombor je terus. 8. Okey, nanti kita tekan kalkulator. Tolak yang ini. Ini maksud kita ambil apa? 1 darab 3 kuasa 3 campur 1 darab 3 kuasa 2 campur, lepas tu 2 darab 3 kuasa 1 campur, last kali ambil nombor saja. Macam tu. Kita ambil kalkulator, kita kira. Kita kira pakai kalkulator kita tengok. Okey. 1 darab dengan 9 kuasa 2. Kemudian campur dengan 1 darab 9 kuasa 1. Tak payah tulis tak apa kuasa 1 Campur 8. Dapat 98. Tolak dengan 1 darab 1 pun tak payah tulis tak apa. 3 kuasa 3. Kemudian campur dengan 3 kuasa 2. Campur dengan 2 darab 3. Campur dengan 2. 44. Jadi kita dapat itu 98 tolak dengan 44. Kita akan dapat jawapan kita kat situ sama dengan 49 pula 44. 54. 54 ni kita kena tukarkan kepada asas Y kita. Y kita adalah asas 7. Jadi macam mana 54 nak tukar asas 7? 54 ni asas berapa ni?
kita dah tukarkan benda ni. Nampak tak ada nombor kat bawah ni, maksudnya asas 10. Jadi 54 asas 10 nak tukar kepada Y asas 7. Jadi 10 besar, 7 kecil macam tadi. Kena bahagi. Kan? Bahagi. Besar kecil bahagi. Jadi 54 kena bahagi 7. Okey, ambil kalkulator tekan je. 54 bahagi 7. Kamu dapat 7 point something. Jangan ambil point, ambil 7 je. Kemudian bahagi 7 lagi. 7 bagi 7, 1. Kemudian kita kira baki dia. Baki dia maksudnya ni bawa atas 1 darab 7 pindah. 7 darab 7, 49. Yang ini Cikgu, kosong. Ya. yang 1122 tu kenapa saya dapat 53? 53 yang ni. Yang 1. Ni. Oh, saya salah tekan kan? Kejap. Kira balik. 3 kuasa 3. Kemudian campur dengan 3 kuasa lain jadi. 3 kuasa 2. Kemudian campur dengan 2 darab 3. Kemudian campur dengan 2. Oh, saya salah tekan akad. Saya tekan. Betul 44. Kan? Betul. Okey. Jadi kita teruskan ya. Dekat sini jawapan kita akan dapat 1. Sini akan dapat 0. Sini akan dapat 54. Tolak dengan 49, 5. Jawapan kita adalah 105. Dia mesti bawah naik ke atas. 105 asas 7. Jadi Y kita adalah 105. Okey. Dia dah 2-3 kali ulang ni, kamu boleh nampaklah idea dia nak ingat balik. Biasanya saya akan guna sistem ni je, kecil ke besar, besar ke kecil macam tu je. Nak darab ke nak bahagi? Kalau darab, cerakin. Kalau bahagi, bahagi panjang kita panggil dia. Pembahagian panjang. Okey. Seterusnya kita tengok soalan nombor 27. Ini jawapan kita ada B. 26, 27. Okey. Nombor 27 ni, antara pernyataan berikut yang manakah pernyataan benar? Yang manakah pernyataan benar? Ini topik apa? Topik penaakulan logik. Jadi kita nak apa? Pernyataan dulu. Pernyataan. Contoh A. 1 kuasa 0 sama dengan 1. Ni betul? Yang ini terus. Senang sangat ni. Kan? Terus dapat A. A adalah pernyataan benar. Okey. 13 kali 2 sama dengan 13 kali 3. Tak benar. 9 ialah nombor perdana. Palsu. Semua sudut tirus lebih dari 90 palsu. Ini senang. Bonus ni. Pernah tulis ni. Okey. Yang ini jawapan kita terus A. Itu senang sangat kita nampak terus secara jelas. Mungkin bonus aku dia bagi 1 ni. Iaitu soalannya mengatakan pernyataan benar. Semua kat sini saya nak tekankan. Kalau soalan tu dalam pernyataan ni yang penting kalau dia bagi dalam bentuk algebra. Contoh X campur 3 sama dengan 7. Yang ini adalah bukan pernyataan. Kenapa bukan? Sebab kita tak tahu nilai X. Bila kita tak tahu nilai X, maksudnya benda ni adalah tergantung. Tergantung maksudnya dia bukan pernyataan. Tergantung. Sebab pasu benar tak tahu. Kan kita tak tahu nilai. Okey. Kita teruskan. Soalan nombor 28. 28 pula kita tengok. Soalan nombor 28. Tanya kat sini. Yang manakah adalah penafian bagi pernyataan berikut? Wow, dia minta apa? Penafian. Nombor 28. Soalannya pasal penafian. Penafian biasanya kita letak not. Not atau tidak. Tidak ataupun bukan ataupun seangkatan dengannya. Contoh kat sini dia bagi implikasi dia adalah 12 ialah. 12 ialah gandaan. Gandaan bagi 6. Jadi kita punya tempat yang kita nak nafikan ialah C ni. Tempat dia. Nak buat penafian. Ialah tu yang kita kena ganti. Ialah kena ganti dengan apa? Tidak gandaan ke bukan gandaan? Bukan. Biasanya menafikan dia akan jadi
Bukan. Jadi jawapan kita adalah 12 bukan gandaan bagi 6. Jawapan kita kat sini adalah C. Cerita pasal apa? Penafian. Direct kat soalan ni kan. Okey. Pergi dekat nombor 29. Kita bagi cantik sikit lah. Bagi nampak kacau. Nombor 29 kat situ. Soalan dia. Diberi bahawa, ada banyak dia bagi. Set semester dia 5 hingga 15. 5 hingga 15. Okay. Kemudian dia bagi tahu situ. Nombor 2 digit. Jadi saya akan buat dulu. Set semester kita 5 hingga 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini contoh-contohnya kata satu. Okay. Kemudian L. L dia kata apa itu? Nombor 2 digit. Nombor 2 digit yang mana? Start dengan apa? 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini nombor 2 digit. Okay. M, gandaan 3 pula. Gandaan 3 mula dengan apa? 6. Lepas tu 9. Lepas tu 12. Lepas tu 15. Ini gandaan 3. Okay. Dan soalan minta apa? Nyatakan bilangan. N adalah bilangan untuk L silang dengan M pelengkap. Jadi kalau kamu tengok cara dia, simple je, kita isi dulu orang kat dalam. Siapa kat dalam? L silang dengan M. Maksudnya L dengan M ni yang sama. Simbol persilangan ni kena cari benda yang sama. Apa yang sama kat sini? Ada berapa? 1, 2. Maksudnya ada 2 saja yang sama. Kan? Bila ada 2 saja yang sama, dia nak pelengkap. Bila pelengkap, bilangan senang aja kita kira. Berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kita tolak dengan 2. Dapatlah jawapan kita 9. Dia macam tu je. Sebab dia nak bilangan, bukan benda. Okey. Ini antara soalan bonus ni. Set pun antara soalan bonus. Tapi set biasanya 2 atau 3. Form 4 biasanya 3. Kita tengok Ini kita jumpa pertama, kedua, bawah dia pun set nombor 30 pun masih set juga. Okey. Dalam SPM biasanya 2 soalan. Form 4 dia lebih sikit lah. Nombor 30. Tengok 30. Antara berikut yang manakah mewakili kawasan berlorek tunjukkan seperti dalam rajah. Pada rajah. Okey. Kemudian dia bagi satu bulat besar. Kemudian ada bulat kecil. Kemudian ada ni. Ni X. Ini Z. Ini Y. Okey. Sebenarnya senang je kita, cara ni kita boleh gunakan cara kalau kamu tak biasa buat cara yang apa? Dapatkan kawasan berlorek, kita boleh buat kaedah cuba jaya. Kaedah cuba jaya lagi mudah lah sebab apa? Jawapan objektif kita ada 4 dia. Kita test seko-seko kat situ kan. Contoh kat sini saya akan buat kat situ. A. X silang dengan Y silang dengan Z. B. Kat situ adalah X silang dengan Y. Kemudian gabungkan dengan Z. C. X silang dengan Y gabung dengan Z pelengkap. D. X silang dengan Y silang dengan Z pelengkap. Okey. Dia dah belang-belang ni. Biasanya belang-belang ni internet saya slow. Internet saya slow dia jadi belang-belang. Dia bermain. Okey. Sekarang kita tengok soalan ni contoh Jadi kat sini kalau kita tengok pertama, X silang Y silang Z. Maksudnya tempat kesemuanya bertemu. Jawapan kita kat mana? Tengah-tengah ni. Nampak? Tengah-tengah ni tempat semua orang bertemu. Okey, jadi A out. Bukan. Kalau kita nak bagi cantik, kita letak nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kamu tengok. X apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Letak semua. Siap. 1, 2, 3. X. Kemudian Y untuk soalan ni. Y, semua ni Y.
2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Z, 3, 4. Okey, untuk soalan atas dia nak semua sama-sama. Nombor yang semua orang sama, iaitu jawapan kita nombor 3. Dia lorek? Bukan. Salah. Yang kita nak jawapan kita mesti nombor 1 dan 2 saja. Okey? Yang ni macam mana pula? Y saya letak. 2, 3, 4, 5. Z, 3, 4. Yang ini sama. Sama maksudnya jawapan kita apa? 2 dan 3, 2 dan 3, kemudian gabung dengan Z. Gabung dengan Z. Jawapan kita 2, 3 gabung dengan Z. Jadi jawapan kita 2, 3, 4. Kita nak 1, 2 saja. Bukan. Dia bukan juga. Jawapan dia ada 2 orang ni. 1, 2, 3. Yang ini, ya? Boleh? Y, 2, 3, 4, 5. Z, 3, 4. Okey, yang ini kalau ada kurungan, kita kena buat kurungan dululah. Matematik. Ini dia gabung dulu. Bila dia gabung, dia kata tak nak pula dia orang ni. Dia suruh gabung, dia tak nak. Yang dia suruh gabung maksudnya, dia tak nak benda ni. Tak nak benda ni maksudnya 2 tak nak. 2 tak nak, tutup. 3 pun tak nak, tutup. Okey, 4 tak nak, tutup. 5 pun tak nak, tutup. Semua tutup. Jadi jawapan kita yang dia nak hanya apa? 1 je dia nak. Jadi kalau kita buat ni dengan ni, benda yang sama, jawapan kita 1 saja. Pun bukan. Jadi jawapan kita sepatutnya siapa? D lah. Itu jawapan kita. Betul tak D? Kita cek. Okey, yang ini Y dengan Z. Y kita kat situ 2, 3, 4, 5. Z, 3, 4. Yang ini cari benda yang sama. Benda yang sama sini adalah 3 dan 4. Kan dia kata tak nak 3, 4. Bila tak nak 3, 4, siapa yang dia nak? 3, 4 tak nak. Yang dia nak adalah 1, 2, 5. Kemudian antara dua-dua dia kata apa? Cari benda yang sama. Antara dua-dua ni apa yang sama? Jawapan kita adalah 1, 2. Seperti gambar yang dilorek. Ini kita panggil dia kaedah cuba jaya. Jawapan dia kita test. Tapi yang ni nasib tak apa baiklah. D jawapan. Biasanya kalau dapat A tu dapat jawapan, senanglah cantik. Nasib lah. Kaedah cuba jaya ni nasib. Okey? Boleh Okay. Tengok, itu soalan nombor 30. Kita pergi nombor 31. Tengok, 31 pula. Okay, apa soalan nombor 31? Sekejap, saya tukar video saya kejap. Kenapa dia berbela-bela? Berbela-bela. Apa yang kita panggil ni? Bukan bela-bela. Okey. Ni okey. Gambar saya okey. Okey, kita tukar tengok balik Test sekejap Kenapa dia jadinya tu? Oh, tak boleh buat apa dah. Okey, saya teruskan Memang macam tu lah. Okey, tak apa. Nanti saya kena check kenapa, macam mana dia boleh jadi gambar kita ni frekuensi dia tak sama ni. Okey tengok terus Seterusnya kita pergi nombor 31 pula. 31. Soalan nombor 31 kat sini. Okey. 31. Gambar rajah Venn pada rajah 12 menunjukkan set semester R, set S, set T dengan bilangan unsur di dalamnya. Okey, yang dia bagi itu adalah bilangan unsur. Okey. Ini saya akan buat kat situ. Gambar rajah dia sekali lagi. Ada 3 bulatan, 1, 2, 3 bertindih antara satu sama lain, iaitu R, S, T. Kita bagi kat sini G15. G15, kemudian 3, 2, 4G.
Kat luar ada 2G. Kemudian dia ada T. Okay. Maklumat tambahan yang diberikan adalah dia kata bilangan untuk S adalah sama dengan bilangan R kesatuan dengan T pelengkap. Itu maklumat tambahan dia bagi. Okey. Jadi apa kita nak buat? Kita pergi tengok bilangan S apa. Ini S. Itu bilangan S. Ada siapa bilangan dalam bilangan S ni? Iaitu 2 campur 1 campur 5 campur 4G. Ini adalah bilangan S. Dalam S. Sama dengan bilangan R campur T tak nak. R campur T tak nak. Maksudnya R campur T tutup terus. Tak nak. R dengan T tak nak. Yang tinggal apa? Ni dengan ni. Iaitu 4G campur 2G. Sekarang apa nak buat? Kita buat algebra sajalah yang tinggal. Ini 4G. Ini 5, 6, 7, 8. Campur 8 sama dengan 4G campur 2G. 6G. Jadi 8 sama dengan 6G tolak 4G. 6 tolak 4 tinggal 2G. Jadi jawapan kita kat sini 8 bahagi 2, G sama dengan 4. Ni algebra je. Okey, ini pun agak mudah juga soalan ni. Mungkin ada benda ni. Okey. Terus pergi nombor 32 pula. Antara berikut yang manakah bilangan darjah yang boleh dilukis? Ini rasa kita pernah buat ni. Syafiqah, pernah jumpa soalan ni? Yang boleh dilukis. Rasa macam pernah. Kan? Tapi tak faham. Nombor 32. Nampak? Bilangan Cikgu darjah. tadi, yang tadi tu kenapa setiap semester je ada sikit je? Ya ke? Sekejap tengok. Yang ni ke? Kenapa setiap semester je 2 campur 1 campur 5 je? Oh, NS. Saya ingatkan setiap semester. Oh, ni S. Dia nak S saja. Oh, S okey. saja. Bukan semua. Okey. Nombor 32 ni dia bagi kat situ. Contoh kat sini adalah antara berikut manakah bilangan darjah yang boleh dilukis. Kamu kena ingat bilangan darjah. Okey. Apa bilangan darjah? Bilangan darjah maksudnya kalau kita ambil jumlah bilangan darjah, formula kita adalah sama dengan 2 kali bilangan tepi, nampak? Jadi apa maksud dia? Apa saja bilangan tepi darab 2. Jadi apa saja nombor bila kita darab dengan 2, automatik nombor tu mesti jadi bilangan dia genap. Dia tak boleh ganjil. Kalau darjah ganjil tak boleh lukis. Kan? Dia mesti genap. Nampak? Kan? Jumlah bilangan darjah adalah sama dengan bilangan tepi. Jadi kita test tengok. Okey, berapa jumlah untuk A? 1 campur 1 campur 2 campur 3. Dapat 7. Ni 7. Boleh. Tak boleh lukis. Macam mana lukis? Dia mesti dapat apa? Genap. Okey. Kamera saya. Lepas ni kita adjust kamera tak apa. Tak tahu kenapa ni. Cuba malam-malam ni. 2 campur 2 campur 1 campur 4. Ini 4 campur 4. 8 campur 9. Nampak? 9. Tak boleh. C. 3 campur 3 campur 4 campur 2. Ini kita dapat 6, 10, 12. Cantik. Ni jawapan kita. Betul ke jawapan ni? Tengok D. Test D tengok. 3 campur 3 campur 5 campur 2. Sini akan dapat 13. Nampak? Ini mana jawapan kita C. Ingat jumlah bilangan darjah yang boleh dilukis sama dengan 2 kali bilangan tepi. Jadi maksudnya dia adalah sentiasa jumlah dia mesti nombor genap. Ini soalan nombor
32. Ini soalan ni susah sebenarnya. Tapi kalau kita faham, ingat benda senang je. Tepi ni apa? Garisan. Jadi kalau kita buat 2 titik pun, sambung. Jadi tepi kita berapa? 1. Jadi darjah berapa? 2. Macam tu. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Nombor 23. 33 dah jauh dah. 33. Okey. Nombor 33. Berdasarkan bilangan darjah pada jadual 2. Okey, dia bagi apa? 2, 3, 2, 3, 4. Tentukan bilangan tepi. Terbalik ya formula tadi. Nampak? Dia tentukan NE. NE itu adalah simbol untuk apa? Bilangan tepi. Darjah D. H tepi. Formula kita apa? Jumlah N untuk darjah D. Okay. Sama juga 2 kali N untuk tepi. Jadi kalau dia bagi kat situ bilangan darjah kita berapa semua? 2 campur 3, 5, 10, 14. Kalau sini 14, sini maksudnya per 2. Dapatlah bilangan tepi kita adalah sama dengan 7 tepi. Simple je. Formula yang sama. Menggunakan formula yang sama. Okey? Hafal formula tu. Bilangan darjah 2 kali tepi. Itu penting. Nombor 34 terus. Nombor 34. Tengok. Apa cerita nombor 34? Antara berikut yang manakah adalah satu pokok? Ingat lagi tak apa maksud pokok? Pokok ada 3 syarat utama pokok. 3 syarat utama pokok. Yang pertama, dia adalah subgraf. Tapi yang ini dia tak bagi graf asal dia, tak kisahlah. Asalkan subgraf. Dan graf mudah. Subgraf merupakan graf mudah. Nombor 2, kat sini, dia mesti menyambungkan. Menyambungkan semua titik. Titik yang ketiga, dia tidak boleh ada cycle. Cycle maksudnya pusingan yang patah balik. Contoh, soalan ni senang lah. Nampak A? Mau tengok A. A ni, nampak? Segitiga ni patah balik, segitiga ni patah balik, segi 4 ni patah balik. Ini bukan pokok. Pokok tak boleh. Yang ini sama juga ni. Segi 4 ni, titik yang ni pun dia ada patah balik. Dia tak boleh ni. Okey. Yang ini pun sama, ada segitiga. Tak boleh. Dia bukan pokok. Jawapan kita mana? D. Itu syarat dia. Pokok. Okey. Senang lah. D jawapan dia untuk 34. Boleh? Okey. Nombor 35. Ada masuk topik lain dah. Okey. Antara berikut titik manakah memuaskan ketaksamaan? Okey. Kamu tengok soalan ni. Cuba kejap. Saya nak cuba adjust kamera saya. Kenapa dia jadi macam ni? Okay, nanti dia hilang. Ting. Wi-Fi pun sama. Cuba buat 35, 36, 37 okey. Okey, sambung semula. Dah okey sikit gambar. Okey, boleh? Nombor 35. Okey, ni pun okey, tak ada masalah, senang agak soalan ni. Antara berikut, titik manakah memuaskan ketaksamaan? Dia bagi kita ketaksamaan kita 2x campur 7y lebih besar daripada 10. Yang ni biasanya kita guna kaedah pergantian saja. Ganti-ganti, gantikan saja. Terdapat iaitu
tengok A, kita gantikan negatif 3, 3. Okey, jadi negatif 3 ini X, ini Y. Masukkan saja. Masukkan, jadi saya akan masukkan 2 negatif 3 campur 7 kali Y kita 3. Okey, berapa dapat jawapan kita kat sini? 21 tekan kalkulator tak apa. 21 tolak dengan 6. 21 tolak dengan 6, kamu akan dapat 15. Okey. Tidak. Titik manakah memuaskan? Sudah dapat ke? 15. Maka 15 adalah lebih besar pada 10. Ini benar. Okey, kita test tengok. B macam mana? B dia bagi negatif 3, 2. Negatif 3, 2. Kita masuk tengok. 2 kali negatif 3 campur 7 kali 2. Dia 14 tolak dengan 6. 14 tolak 6, 8. 8 lebih kecil daripada 10. Ni salah. Ni Alhamdulillah ni. A dah dapat ni. Betul ke A? Saya check satu lagi lah. D. Negatif 3, 1. Negatif 3, 1. Kita masukkan 2 kali negatif 3 campur 7 kali 1. 7 tolak 6 dapat 1. Lagi teruk. Jadi jawapan kita automatik. Tak payah check lah D kita. A. Ini pun sama. Kita guna kaedah cuba jaya. Kita ambil jawapan, letak ke dalam soalan kita. Tentukan saja yang mana satu yang benar. Okey. 35. Nombor 36. 36 kat sini. Sebiji guli dipilih secara awak daripada sebuah kotak. Mengandungi 8 biji guli kuning. Topik ke barang kalian. Okey. Hitung pemakaian bahawa sebiji guli biru dipilih. Sudah. Sebiji guli dipilih secara awak daripada sebuah kotak mengandungi 8 biji guli kuning. Hitung kepada kalian bahawa sebiji guli biru pilih. Mana ada guli biru? Maksudnya boleh dapat tak biru? Tak boleh. Kalau tak boleh, jawapan kita terus saja kebarangkalian kita adalah kosong. D. Kosong maksudnya benda yang mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Tak boleh berlaku. Ada kuning semua, kau minta biru. Memang tak dapat. Okey. Nombor 37. Tak ada kira. Dia tak ada kira pun. Mat ada soalan yang tidak ada pengiraan pun. Nombor 37. Tengok. Diberi set data 5, 7, 6, 9 dan 12. Hitung varian bagi data itu. Okey, bila varian formula dulu kan. Formula varian adalah sama dengan jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak dengan min kuasa 2. Ini salah satu formula yang saya sukalah formula. Dia ada dua formula. Tapi saya suka formula ni. Jadi saya akan cari min dulu. Apa benda min? Ini simbolnya. Simbolnya adalah min. Min adalah sama dengan campur semua. 5 campur 7 campur 6 campur 9 campur 12 bahagi bilangan dia. Ada berapa bilangan dia semua? 1, 2, 3, 4, 5. Bahagi 5. Okey, ambil kalkulator. 5 campur 7 campur 6 campur 9 campur 12 bahagi 5. Campur 6 campur 9 campur 12. Kemudian bahagi 5. Kita dapat 7.8. Min kita 7.8. Okey, jadi varian kita apa? Jumlah X kuasa 2 pula. Apa maksud jumlah X kuasa 2? Jumlah X kuasa 2 maksudnya 5 kuasa 2 campur 7 kuasa 2 campur 6 kuasa 2 campur 9 kuasa 2 campur 12 kuasa 2. Per dengan bilangan dia juga 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tolaklah dengan min kuasa 2. Kita tekan kalkulator semua. Tekan kalkulator, ambil kalkulator kamu tekan je. 5 kuasa 2 campur dengan 7 kuasa 2 campur dengan 6 kuasa 2 campur dengan 9 kuasa 2. Kemudian campur dengan 12 kuasa 2. Dapat 335. Sudah dulu Bahagi 5 tolak 7.8 kuasa 2. Bahagi dengan 5.
Kemudian tolak dengan 7.8 kuasa 2. Dapatlah jawapan kita 6.16. Benda ni yang kita panggil variant. Okey. Ini variant. Kalau dia minta, ni contoh dah dapat jawapan kita A. Okey. Kalau dia minta sisihan piawai. Sisihan piawai. Sama juga jalan kerja dia, cuma sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 variant. Dia ada punca kuasa. Jadi kita dah kira ni dapat punca kuasa 2, 6.16 dapat nama dia apa? Ini simbol dia. Sisihan piawai. Kalau dia minta sisihan piawai lah. Soalan ni minta variant ni lah jawapan kita. Variant. Okey. Itu soalan nombor 37. Formula dia bagi. Dia bagi formula, jangan risau. Formula dia bagi. Kamu cuma kena tahu ni simbol untuk apa, ni untuk apa, ni untuk apa. Kena faham tu je. Okey. Itu nombor 36. Di sebelah. Push. Okey. Kita tengok soalan nombor 3. Tadi apa? 37. Sorry. 37. Ini 38. Soalan nombor 38. Raja menunjukkan beberapa keping kad berlabel dengan huruf daripada perkataan gasing. Perkataan gasing, guys, kan? Sekeping kad dipilih secara awak. Nyatakan kepada kalian bahawa kad yang dipilih ialah kad dilabel dengan huruf konsonan. Dan sekeping kad saja dipilih secara awak. Jadi maksudnya bila sekeping, jawapan kita ada pecahan sekali je. Okey, kemudian dia kata apa? Kepada kalian dipilih adalah kad ialah dilabel dengan huruf konsonan. Konsonan adalah G, S, N, G. Okey, dia kata nyatakan kepada bahawa kad yang dipilih ialah kad yang dilabel dengan huruf konsonan. Ini jawapan kita kat sini. Gasing kita akan 1, 2, 3, 4. 4 per dengan semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawapan kita akan dapat kat situ 2/3. Okey, ini sebab cerita dia pasal konsonan dan vokal. Konsonan dan vokal kan. 2/3 A. Terus dapat. Nombor 38. Okey. Terus pergi soalan seterusnya nombor 39. Soalan 39. Okey. Jadual 4 menunjukkan bilangan ahli bagi pelbagai persatuan di sebuah sekolah. Seorang murid dipilih secara awak daripada sekolah tersebut. Keberangkalian bahawa murid itu adalah ahli persatuan matematik. Dia kata mat. Kebarangkalian mat. P adalah kebarangkalian, probability kan. Mat ialah 3/5. Okey. Kan? Apa maksud kebarangkalian mat? Kebarangkalian mat maksudnya yang atas ni adalah bilangan ahli mat. Per dengan bawah ni apa? Bilangan semua. Itu maksud kebarangkalian. Dia macam pecahan. Apa yang kita nak bahagi dengan semua. Jadi kita samakan dengan 3/5. Samakan dengan bilangan ahli mat berapa? K. Nampak? Okey. Berapa bilangan semua? Campur semua lah. Campur semua. 40 campur K campur 75 campur 50 campur semua. Okey. Lepas tu kita yang mana boleh kira kita kira. Contoh yang mana boleh kira. Nombor-nombor ni kita boleh kira. Ambil kalkulator 40 campur dengan 75 campur dengan 50. Dapat 165. Tulis. 3/5 K 165.
campur K. Macam mana selesaikan pecahan? Kita darab silang. Bila kita darab silang, 165 akan darab 3. Darab 3. 495 campur dengan K darab 3, 3K. Sama dengan 5 darab K, 5K. Selesaikan algebra ni, 3 pindah sebelah, 495 sama dengan 5K tolak 3K akan dapat 2K. Okay. Cikgu, kenapa ambil 2/5? Kenapa bukan 3/5? 3/5 ke 2/5? Sekejap. Dia bagi apa? 2/5. 2/5. Saya salah tengok soalan. Okey. Dia kena buat spek apa dekat ni kan. Dia tak nampak. Okey, tukar. Sorry. Nasib baik kau tegur Syekh. Dah habis dah. Dah. Salah habis semua. Betulkan balik 165 darab 2. 330. 330 campur dengan 2K. Sama dengan 5K. Jadi 5 tolak 2 dapat 330 sama dengan 3K. Bahagi 3, dapatlah jawapan kita kat situ. 110. K adalah 110. Okey, jawapan tak nampak rupanya. Okey. Jawapan kita mana? C. Okey. Terima kasih Syarika. Saya tak perasan. Lah, saya kena buat spek apa dekat tu. Walaupun saya tengok kat skrin laptop saya pun boleh salah tengok. Okey. Nombor 40. Ini topik paling saya tak gemari. Tak gemari. Kenapa saya tak suka? Sebab topik ni dia pasal banyak pasal apa? Kan? Kita panggil apa? Ayat-ayat tertentu, pemahaman pasal matematik. Okey. Berdasarkan pernyataan di bawah, pilih tindakan yang bersesuaian. Rudi mula bekerja sebulan yang lalu. Dia bercadang membeli motosikal baru untuk memudahkannya ke tempat kerja. Dia punya soalan. Okey. Soalan dia apa? Pilih tindakan yang bersesuaian. Ini sebab tu ada macam logiknya. Okey. A. Menilai kedudukan keuangan. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey. Menetapkan matlamat. Melaksanakan plan keuangan. Okey, Rudi mula bekerja sebulan yang lalu. Dia bercadang membeli motosikal baru untuk memudahkannya ke tempat kerja. Okey. Jadi yang mana? Yang mana sesuai Okey. Yang ini saya ada cerita itu pasal apa? Benda ni. Kejap. Saya ambil. Ambil kertas banyak sikit Saya dia tengok. Lima langkah. 5 langkah dalam pengurusan keuangan. Okey. Yang pertama sekali adalah menetapkan matlamat. Nombor 2, menilai kedudukan keuangan. Kedudukan keuangan. Nombor 3, mewujudkan plan. Kita ada plan plan keuangan. Nombor 4, melaksanakan.
plan tu. Okey. Kemudian nombor 5 adalah kaji semula. Dan menyemak kemajuan. Yang ni kita panggil dia 5 langkah dalam pengurusan kewangan. Jadi kita langkah pertama kita nak buat, sebelum nak buat apa-apa, kita kena tetapkan dulu matlamat. Matlamat kita apa? Kan matlamat kita nak buat apa? Nak beli motor. Okey, nak beli motor. Okey, nilai dulu kedudukan kewangan. Okey, gaji kita berapa? Okey, baru kerja sebulan lalu. Dah dapat gaji belum? Belum dapat gaji ni, baru nak dapat gaji. Gaji pertama dapat ni. Kan? Okey, kemudian untuk mudahkan kita bekerja. Maksudnya, betul dia kata. Okay, dia tetap matlamat dia adalah nak beli motor untuk nak memudahkan dia bagi tempat kerja. Menilai kedudukan kewangan. Okey, cantik. Ada lebihan lah duit sikit. Dan nak beli apa? Ansuran ke hutang semua. Plan kewangan. Nak beli ansuran ke hutang. Melaksana plan. Pergi kedai motor tu. Nak beli ansuran ke? Nak beli secara cash. Okay, cash memang tak cukup lah. Baru kerja sebulan. Kaji semula dan menyemak kemajuan. Kita kena buat calculation sedikit last kali. Okey, maksudnya dengan gaji tu pergi kedai dia kata sebulan sekian-sekian berapa harga, kalau nak beli kena ada dia punya apa? Kena ada dia punya down payment, kena ada sekian-sekian berapa ringgit. Jadi dah boleh beli belum? Baru kat situ kita boleh tentukan. Jadi kat sini apa yang penting kat sini adalah kalau soalan macam ni, langkah pertama dia kena buat apa? Dia kena menetapkan dulu matlamat. Yang pertama setting dia. Mesti tetapkan matlamat dulu sebelum buat benda lain. Susunan dia penting. Okey, jawapan kita untuk yang ini, tindakan yang paling sesuai dia kena buat, memang dia kena buat tu dulu lah. Mesti. Dia tetapkan matlamat. Okey. Itu lebih kuranglah soalan-soalan untuk tingkatan 4. Tapi kadang-kadang saya tengok soalan ni, kalau saya lah susah juga nak jawab. Kan? Kalau saya rasa kat sini, Rudi mula bekerja sebulan lalu. Dia bercadang membeli motosikal baru untuk memudahkannya ke tempat kerja. Cek balik, kena cek balik. Adakah dia matlamat, dia dah ada matlamat? Bercadang membeli motosikal baru ni adalah matlamat. Kalau yang ini dia punya matlamat, jadi dia dah pergi masuk ke step kedua. Step kedua dia adalah menilai kedudukan kewangan. Mana sesuai ya? Tindakan yang sesuai. Okey, kalau kamu rasa mana? Saya rasa macam confused juga ni. Adakah dia punya bercadang membeli itu adalah dia punya matlamat? Di mana punya? Saya rasa. Tak apa, nanti kita tengok nanti. Netizen juga akan boleh menjawab. Tapi saya rasa jawapan dia adalah, saya tak tahu jawapan dia apa sebab tak ada jawapan. Saya rasa dia kena menetapkan matlamat dulu macam mana pun. Dan dia tak boleh pergi terus menilai kedudukan keuangan. Okey. Kalau kamu jawab apa? Syafiqah jawab apa, Syafiqah? Juga ni. Mengkaji dan menyemak semula. Bukan dia belum ada. Itu last kali. Last kali tu kalau dia dah melaksanakan plan nak beli. Itulah. Saya rasa sama ada menetapkan matlamat ataupun kedudukan kewangan.
Adakah menilai kedudukan. Takkan maklumat. Yelah ada maklumat dah tu. Dia kena sebab cadangan tu maklumat lah kan. cadangan dah. Kalau cadangan tu matlamat, maksudnya dia Menilai terus pergi kedudukan. menilai kedudukan kewangan. Dia pergi menilai kewangan. Okey. Okey. Mungkin aku saya rasa jawapan kita saya letak kat sini, saya anggaplah ni saya bukan jawapan lah. Sebab tu topik ni dia saya pun confuse. Dan saya rasa dia bercadang membeli motosikal baru untuk memudahkan kedudukan kerja. Itu dia punya matlamat dia. Matlamat dia nak beli motor baru. Jadi matlamat dah ada, yang kedua dia nak terus menilai kedudukan kewangan. Jadi sekarang ni kerja dia kena menilai kedudukan kewangan. Jadi saya ambil jawapan dia lebih sesuai untuk apa ni kepada ketika soalan Rudi ni adalah A. Okey. Sebab kalau kita tengok situ satu lagi yang kamu kena tahu dalam topik ni untuk menentukan matlamat dia. Untuk satu je. Matlamat ni dia ada konsep smart ni. Konsep smart ni penting untuk menentukan matlamat. Bukan matlamat menentukan suka hati. Kita kena ada teknik untuk menentukan matlamat, iaitu smart. Smart iaitu matlamat kita mesti S, mesti spesifik. Tak boleh matlamat kita nak beli motor. Motor ke kita? Motor ke kita? Bila nak beli? Tak boleh. Motor nak beli ke motor kita. Kalau nak buat urusan kewangan, kita kena spesifik. Okey, aku nak beli motor. Nak beli motor, okey, itu maksudnya matlamat. Nak beli motor. Kedua, M. Mesti boleh kita kira, boleh diukur. Boleh diukur maksudnya harga, ada jangka masa. Semua tu kita panggil dia boleh diukur. Okey. Ketiga, smart. Yang ini M ni measurable. Ini spesifik, ini dia bahasa Inggeris measure. Measurable. Lepas tu A ni attainable. Attainable dia maksudnya boleh dicapai. Dalam pengurusan kewangan, kita tak boleh ada target kita tu, matlamat kita tak boleh matlamat angan-angan, tak boleh. Mesti benda yang boleh capai. Contoh macam Rudi ni nak beli motor. Maksudnya matlamat dia nak beli motor. Boleh ke dia beli motor? Boleh. Maksudnya dia boleh benda tu boleh diukur. Harga motor kita boleh tahu, jangka masa nak dapat motor tu kita tahu. Spesifik, beli motor. Boleh capai tak boleh capai? Boleh capai beli motor. R, realistik. Ni realistik. Realistik. Maksudnya apa? Mesti bersifat realistik. Tak boleh dalam bentuk angan-angan. Okey. Aku nak beli kerja sebulan. Senang lagi kerja kalau aku nak beli Ferrari lah. Kan? Matlamat spesifik aku nak beli Ferrari. Itu macam teruk sangat cerita dia kan. Tak boleh jadi. Dia mesti realistik. Kemudian time. Dia ada time T lah. Time maksudnya kita kena bagi tempoh masa dekat diri kita sendiri. Kan? Berapa lama kita nak? Jadi sebab tu saya rasa macam matlamat tu dia bercadang membeli motosikal baru tu, maksudnya itu memang dah matlamat dia. Motosikal baru adalah spesifik betul, boleh ukur semua. Okey. Mematuhi konsep smart, maksudnya matlamat dah okey. Jadi dia boleh masuk pada step kedua, iaitu menilai kedudukan keuangan. Okey. Macam mana nak nilai? Ini mesti melibatkan dia punya pendapatan lah, kan? Dan pembelanjaan. Kena kira lah. Makan apa. Okay, sekarang ni kalau dia naik bas, berapa kos dia naik bas, pergi kerja. Masa dia, adakah rugi masa kalau dia naik bas, bangun awal. Macam dia kena kira semua. Kemudian kalau dia beli motor, bawa duit minyak motor, semua kena calculate semua tu. Okay, itu yang terbaik lah. Tapi tak ramai yang buat. Saya pun jarang buat benda ni. Okay. Jadi macam itulah lebih kurang untuk hari ni. Kita dah habis untuk kertas 1
yang saya bagi hari tu habis dah sampai 40 soalan. Kan? InsyaAllah kita akan sambung semula nanti untuk kertas 2 pula. Okey. Jadi untuk hari ni kita habis sampai setakat ni dulu. Kau boleh rehat, jangan kau baru masuk sekolah ni. Penat kan? Okey. Tadi pergi sekolah, pergi kan? Jadi terus relax pergi sekolah. Kau pergi sekolah ni ke? Apa ada giliran ke? Semua? Tak ada. Tak ada? Sabrina tak ada? Memang kena pergi sekolah Sabrina? Semua? Ha. Uyo, tak ada giliran lah. Yep, Syafika? tak. Syafika tak ada? Tak ada juga cikgu. Oh, kena pergi ya? Uh-uh. Oh, jadi kena pergi semua lah. Kan? Penat sikit lah. Tak apa. Pelan-pelan lama-lama okey lah. Target Form 5 tahun depan, jangan ada benda ni lah. Form 5 tahun depan, kamu start berlamai, kamu masuk Form 5, dia straight je belajar terus. Jadi kita boleh fokus lebih. Jadi insyaAllah, kita jumpa lagi esok malam untuk kelas MAT. Jadi untuk malam ni, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab hadir kelas hari ni. Salam. Thank you cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Baik. Okey Arif. Okey cikgu. Boleh ya? Okey, terima kasih Arif.